Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursaira binti Ismail, merupakan pelajar tahun 2 di dalam Ijazah Sarjana Muda Teknologi dan Pendidikan dalam Kemahiran Hidup. Jadi untuk kali ini, pada bahagian saya akan menerangkan mengenai penasihat akademik. Jadi yang pertama sekali ialah, apakah definisi pekerjaan penasihat akademik menurut MySpike? Iaitu MySpike ini merupakan sistem pengurusan integrasi kemahiran Malaysia. Okey, jadi menurut MySpike, penasihat akademik ini merupakan satu jawatan yang tugasnya terdiri pada 3 perkara, iaitu memerhati, membimbing, membantu pelajar dalam proses untuk mendapatkan pencapaian akademik yang optimum dan menepati keperluan dan payawai universiti. Maksudnya, bagi pelajar yang menyambung universiti ataupun mana-mana institusi, dengan kehadiran penasihat akademik ini akan membantu segala urusan pelajar, terutamanya yang paling ditekankan dalam ini ialah mengenai pencapaian akademik pelajar. Okay, itu menurut MySpike. Seterusnya, kita beralih kepada maksud ataupun definisi penasihat akademik itu pada pandangan luar. Apakah yang dimaksudkan? Apakah yang orang luar pandang penasihat akademik ini? Adakah definisi yang berbeza? Mari kita lihat. Jadi menurut Nakada Core Value of Academic Advising, yang merupakan Nakada ni adalah satu pertubuhan rasmi untuk para penasihat akademik. Jadi mereka mengeluarkan definisi yang terdua ni, iaitu yang pertama sekali ialah penasihat akademik mengajar pelajar cara untuk memanfaatkan sepenuhnya masa di universiti ataupun kolej. Maksudnya di sini dengan cara mengoptimalkan sebaik mungkin masa pelajar yang ada di universiti. Yang kedua pula ialah menasihatnya adalah satu proses di mana penasihat akademik akan memasuki dalam hubungan yang dinamik dan saling menghormati antara pelajar. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran diri dan potensi pelajar. Dapat dilihat daripada sini, Nakada memberikan maksud mengenai penasihat akademik ini yang lebih daripada sekadar memberi fungsi ataupun memberi bantuan dari sudut pencapaian akademik. Maknanya di sini mereka menekankan mengenai hubungan dinamik antara pelajar dan penasihat akademik itu sendiri dalam membantu pelajar ni menghabiskan ataupun mengoptimalkan masa yang sebaik mungkin di universiti mereka. Itu menurut Nakada. Okey, seterusnya kita beralih pula definisi pekerjaan menurut University of Nevada, Las Vegas. Okey, dalam satu kertas kerja yang dikeluarkan yang bertajuk Competency for the Community College Advisor, a crucial job in the student success mission. Okey, dekat sini mereka dinyatakan bahawa penasihatan akademik perlu melaksanakan 5 perkara, iaitu yang pertama sekali eksplorasi matlamat kehidupan, eksplorasi matlamat vocational, pilihan program, pilihan kos dan jadual kos. Jadi dekat sini mereka menyatakan bahawa penasihat akademik ini perlu memberikan fokus kepada 5 perkara, iaitu eksplorasi matlamat kehidupan mengenai pelajar. Kedua, apakah matlamat sebenar vocational ini ditubuhkan dan bagaimana mereka nak menyesuaikan dengan matlamat kehidupan pelajar dan tujuan vocational itu sendiri. Yang ketiga adalah menyalurkannya melalui pilihan program yang betul dengan pilihan kos yang betul dan menyenaraikan ataupun menserasikan jadual kos untuk pelajar itu sendiri. Jadinya kalau menurut University of Nevada dan Las Vegas ni, mereka ni lebih menyeluruh dan tidak hanya sekadar menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Thank you. Next. Bye-bye. Oh, now what? Oh, I guess this is the big climax. Hope you don't mind if I fake it. Bagaimana dengan video pembunuhan tadi tu? Pasti mencetuskan adrenalin anda, bukan? Tapi, apa kaitan dengan tajuk bertangan untuk kali ni? Okey. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai kompetensi model bagi penasihat akademik. Tak nampak lagi kaitan dekat mana? Begini. Sekiranya kita tidak mengetahui kompetensi bagi sesuatu pekerjaan, maka kita berpotensi untuk memusnahkan
kehidupan ataupun matlamat pelajar. Ini kerana kerjaya sebagai penasihat akademik ini melibatkan dengan kehidupan pelajar, sama ada segi matlamat ataupun kerjaya, ataupun yang paling penting ialah pembelajaran pelajar. Jadi oleh itu, sekiranya kompetensi ini tidak diketahui, maka penasihat akademik itu berpotensi untuk memusnahkan segalanya. Okey, jadi dalam video kali ini ada kepentingan kenapa kita kena tahu mengenai model kompetensi ini. Yang pertama, model kompetensi ini akan memberi pengetahuan kepada penasihat akademik di mana kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Kedua, pelajar akan tahu mengenai hak-hak yang perlu didapati daripada seorang penasihat akademik. Dan yang ketiga, tidak lain tidak bukan ialah untuk menambahkan pengetahuan kita. Jadi boleh kita lihat kat sini, model kompetensi yang pertama ialah pengetahuan, di mana ianya merupakan 3 perkara yang paling penting. Okey, menurut Dr. Husna, bagi mempunyai pengetahuan sebagai seorang penasihat akademik, seharusnya seorang penasihat akademik itu mempunyai pengalaman sebagai pemerhati ataupun penilai dalam bidang yang dimasuki oleh pelajar tersebut. Sebagai contoh, untuk pelajar daripada bidang perguruan, jadi seeloknya penasihat akademik itu mempunyai pengalaman atau pemerhati sebagai latihan mengajar pelajar. Jadi dia mempunyai lebih pengetahuan terhadap apa yang diperlukan oleh seorang pelajar tu. Yang kedua ialah conceptual, di mana ia juga mempunyai 2 perkara dalam conceptual ni. Hasil daripada temuan bersama Dr. Husna, kami menyimpulkan untuk conceptual ini mempunyai 2 perkara, iaitu yang pertama, pengalaman yang lama dalam bidang penasihatan akademik atau sebagai pensyarah akan membuka ruang untuk mengenal ataupun mengetahui mengenai pelajar, mengenai tempat, mengenai cara yang diperlukan. Dan yang kedua ialah penasihat akademik itu perlu mempunyai pelbagai cara untuk menangani pelajar. Ini kerana pelajar kita terdiri daripada latar belakang yang berbeza, perangai yang berbeza, maka ianya tidak sesuai untuk menggunakan satu kaedah bagi menyelesaikan semua perkara. Dan yang terakhir sekali iaitu hubungan. Hubungan juga mempunyai 2 perkara. Yang pertama sekali ialah seorang penasihat akademik itu perlu melibatkan diri dalam pentaksiran ataupun pembangunan pelajar. Sebagai contoh, sekiranya penasihat akademik itu merupakan seorang penilai atau pemerhati bagi latihan mengajar untuk bidang perguruan, maka sudah tentu penasihat akademik akan memberikan tips atau nasihat yang diperlukan oleh pelajar bagi memastikan pelajar tersebut excel ataupun berjaya dalam bidang yang diceburi. Yang kedua ialah penasihat akademik perlu mempunyai empati dan kesungguhan untuk menyelesaikan masalah pelajar, tetapi tidak melebihi batas yang sepatutnya. Jadi diharapkan daripada penerangan mengenai kompetensi model ini, ia dapat memberikan pencerahan mengenai kompetensi yang diperlukan bagi seorang penasihat akademik itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Farina dan saya akan menerangkan bahagian job description saya, iaitu penyeliaan projek dan latihan industri. Definisi penyeliaan di Malaysia adalah aktiviti yang melatih, memberi arahan, membimbing pelajar, memotivasikan pelajar, menilai prestasi pelajar dan juga menjalankan aktiviti projek akademik dalam masa yang ditentukan. Manakala di Indonesia pula, memastikan semua kerja dilakukan dengan betul supaya semua proses berjalan dengan lancar seperti memantau pengeluaran, mengawasi pekerja bawahan, melaksanakan arahan kerja dan bertanggungjawab terhadap bahaya keselamatan atau kesihatan. Dia mesti dapat bekerjasama dengan pegawai kanan atau bawahan untuk mengelakkan sebarang konflik. Penyelia boleh dibahagikan kepada beberapa tugas berdasarkan bakat dan juga pengalaman mereka, seperti penyelia pengeluaran, pemasaran, pengurusan dan juga lain-lain. Seterusnya, tanggungjawab penyelia di Malaysia. Penyelia bertanggungjawab terhadap prestasi sehari-hari kumpulan kecil. Ia mungkin satu pasukan, jabatan ataupun peralihan. Biasanya, penyelia mempunyai pengalaman dalam apa yang dilakukan oleh kumpulan dan telah memperoleh kedudukan berdasarkan kepercayaan pengurusan bahawa dia mampu membimbing pasukan. Poin-poin yang berikut ialah sedikit sebanyak tanggungjawab penyelia, iaitu
menentukan penempatan dan perincian tugas pelajar, memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada pelajar, memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh pelajar, membuat penilaian ke atas pelajar dengan menggunakan borang penilaian penyelia industri dan juga memaklumkan kepada penyelaras LI program mengenai sebarang masalah semasa pelajar menjalani latihan di organisasi. Di Indonesia pula, tanggungjawab seorang penyelia terhadap syarikat atau organisasi itu cukup berat kerana seorang penyelia mesti dapat memotivasi dan mengarahkan prestasi pekerja bawahannya dengan baik dan dapat merapatkan panduan kerja atau standard kerja yang diterapkan oleh syarikat sehingga dijalankan dengan baik dengan memimpin kumpulan atau pasukan yang dibentuk. Baik, inilah tanggungjawab utama penyelia, iaitu planning, merancang aktiviti yang menjadi tugasnya, organizing, menyelaraskan aktiviti dan tugas agar dapat berjalan dengan lancar, staffing, memastikan semua orang yang terlibat dalam tugas dan pekerjaan ini, directing, mengarahkan bagaimana tugas dan kerja dapat berjalan dengan lancar mengikut standard kerja yang diterapkan oleh organisasi dan syarikat. Dan akhir sekali ialah controlling, mengawal aktiviti dalam kumpulan dan kerja yang dilakukan oleh kumpulan. Seterusnya saya akan menerangkan pula tentang model kompetensi penyeliaan ini. Model kompetensi ini mempunyai 3 tahap, iaitu pengurusan diri, menyelia kaki tangan dan juga menyelia operasi. Di bahagian pengurusan diri merangkumi sikap dan tanggungjawab, disiplin diri, pengurusan masa, kemahiran kepimpinan dan juga integriti dan kejujuran. Di bahagian menyelia kaki tangan pula merangkumi mengajar dan membimbing, mengurus pasukan kerja, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan juga mengendalikan pekerja yang bermasalah. Bahagian yang terakhir iaitu menyelia operasi merangkumi merancang dan mengurus kerja, mematuhi piawaian kerja, memenuhi kehendak pelanggan dalaman dan luaran, kemahiran menyelesaikan masalah dan akhir sekali ialah memantau hasil kerja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik penyampai TVET Core Curriculum atau lebih mudah dikenali sebagai Guru Teknik dan Vocational. Sebelum kita memulakan topik kita pada hari ini, saya ingin membahas sikit tentang pendidikan TVET. Adakah anda tahu apakah itu pendidikan TVET? Okey, TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang menyediakan pelajar ke dalam bidang industri. Fokus utama TVET ini adalah untuk menyediakan graduan yang berpengalaman dalam suasana industri untuk diaplikasikan ke dalam situasi yang sebenar. Di sekolah TVET di Malaysia, deskripsi guru-guru TVET ini adalah untuk melakukan proses penyediaan pembelajaran, pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan praktikal serta penilaian yang dibantu oleh alat dan teknologi untuk mencapai hasil pembelajaran TVET. Kerjaya guru di Nigeria adalah antara jalan kerjaya yang terbaik di Nigeria. Pengajaran adalah profession yang luar biasa. Sejak zaman manusia menuntut ilmu lagi, latihan guru sangat mudah daripada yang difikirkan oleh banyak orang. Sebagai seorang guru, bukan sahaja memerlukan kelayakan yang diperlukan untuk mengajar, tetapi mempunyai keinginan dan semangat membara dengan mengajar. Di Nigeria, guru tidak mendapat pengiktirafan yang mereka perlukan dan cukup mudah untuk melupakan bahawa guru adalah otak di sebalik bidang apa-apa pun. Perancangan untuk menjadi seorang guru pasti bermula dari latihan guru, dan latihan ini akan mendedahkan kepada penerima pengajaran yang berbeza, seperti cara menulis nota pelajaran, pengurus barisan bilik darjah yang berkesan, alat dan sumber pengajaran dan lain-lain. Banyak laluan ke latihan guru adalah seperti latihan guru peringkat sarjana, prasiswazah latihan guru dan sijil pendidikan guru Nigeria, dan mengambil minimum selama 4 tahun untuk menghabiskan latihan tersebut. Ia sama seperti di Malaysia yang mempunyai institusi-institusi yang tertentu seperti Universiti Awam dan Institusi Pendidikan Guru iaitu IPG. Tempoh latihan itu bergantung
kepada institusi tersebut. Objektif deskripsi seorang guru TVET di Malaysia adalah menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran, menjalankan sesi teori, mengendalikan sesi praktikal, menjalankan penilaian teori untuk pembelajaran, menjalankan penilaian praktikal untuk pembelajaran, dan akhir sekali mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, kesimpulannya, profesi seorang guru ini amat berjasa kepada masyarakat. Tidak lahirnya bidang lain tanpa jasanya seorang guru. Ada perumpamaan pernah mengatakan bahawa minum kopi ni ada 3 unsur. Okey, unsur pertama adalah kopi sebagai ibu bapa, gula pula sebagai guru, dan rasanya sebagai pelajar. Saya harap anda boleh faham dan tangkap apa yang saya cuba sampaikan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Mas, saya Muhammad Afham bin Muhammad Yusof. Dalam video kali ini, saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu Technical Professionalism dalam Servis TVET. Okey, sebelum daripada itu, mari kita saksikan video ini dulu. Okey, apa yang anda dapat dalam video itu sebut tadi? So, kat sini saya akan kupas lebih lanjut mengenai job kompetensi dalam technical atau professional service dalam TVET ini. First, kita kena tahu apa dia technical dan professional service dalam TVET. So, perkhidmatan individu atau kumpulan yang bersifat intelektual, termasuk menjalinkan hubungan atau rangkaian, membuat profil kepakaran, menghasilkan kertas kerja, menghasilkan laporan hasil penyelidikan dalam perkhidmatan teknikal, dan memberi sokongan berterusan dalam menghasilkan laporan atau penyelesaian dalam sesuatu tugas. So, dekat sini selalunya dalam servis dan teknikal ni adalah professionalism dalam TVET ni hanya terdapat beberapa orang di dalam satu-satu institusi politeknik. Khususnya dalam politeknik ada satu pensyarah ini akan memegang satu portfolio tersebut dan akan merangkumi dan membuat apa orang panggil, pergi ke tempat-tempat yang lain, pergi ke institusi awam yang lain, ataupun pergi ke syarikat-syarikat tertentu untuk menjalinkan kolaborasi antara satu sama lain, iaitu daripada politeknik dengan industri. Okey. So dekat sini apa yang job ini buat adalah untuk mempertahankan perkembangan sektor bagi sektor awam maupun swasta, bagi pelajar-pelajar maupun graduan yang lepasan TVET ini, untuk menjamin mereka untuk buat pekerjaan. Yang first kali ini penting, apabila pelajar keluar mesti anda nak ada pekerjaan. Yes.
iaitu profession ini akan menjalinkan rangkaian terhadap institusi TVET dengan industri. So memberikan khidmat pengiktirafan dan reputasi mereka terhadap tempatan serantau ataupun di peringkat antarabangsa sekalipun. So jelas matlamat utama adalah untuk memberi sokongan terhadap para graduan dalam membentuk jati diri dan membentuk hasil diri mereka untuk menempah tiket ke company tersebut ataupun sesuatu syarikat yang telah dijalinkan hubungan kolaborasi. Okey, sampai sini saja saya punya conclusion ataupun saya punya presentation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.